Bismillahirrahmanirrahim. Islamnya Hamzah dan Umar serta peristiharan terbuka menentang jahiliyah. Berlaku peristiwa yang menguatkan Islam apabila dua orang pemimpin kalangan sahabat masuk Islam, iaitu Hamzah bapa saudara Nabi SAW dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma masuk Islam. Di saat mendung tebal menyelubungi dakwah Islamiah dan para pendukung perjuangan menegakkan kalimah Allah menghadapi keadaan yang sangat menghimpit perjalanan mereka, tiba-tiba terpancar cahaya yang menembusi rentangan yang tebal tersebut. Dengan Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dua pahlawan ulung yang dikenali kedudukannya di kalangan jahiliyah dan Islam. Peristiwa itu menunjukkan betapa melesetnya tadbir manusia bagi memadamkan cahaya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan cahayanya menembusi segala halangan yang disusun bagi menyepit dan menutup lubang kepada cahaya Islam. Islam adalah cahaya agama Allah. Allah Ta'ala sudah berjanji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka nak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun dibenci oleh orang-orang yang kafir. Di mana orang kafir ingat cahaya Islam ni macam cahaya pelita minyak tanah, boleh padan embuh dengan mulut saja. Ini mengikut anggapan orang bukan Islam. Cahaya agama Allah ni tak ada siapa yang boleh memadamkan. Lebih hebat bercahaya matahari dan bulan. Cahaya matahari dan bulan pun manusia tak boleh nak tutup. Itu ciptaan Allah secara langsung. Agama Allah adalah cahaya petunjuk. Begitu juga tak boleh dipadamkan. Ketika orang Islam dalam keadaan kesusahan ditindah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang merasakan mustahil. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dilahirkan di semenanjung tanah Arab, di bumi Mekah yang kering, tak ada air, payah air. Rasul ni akan dilantik pada seluruh dunia. Macam mana air tak ada, pitih tak ada, padang pasir kering. Macam mana Rasul ni nak bawa cahaya Islam ke seluruh pelosok dunia? Bila Nabi istihar jadi Nabi, jadi Rasul, ditentang, dipukul pengikut-pengikutnya. Hanya orang miskin dan orang muda-muda yang banyak ikut Islam. Macam mana Islam nak menang? Macam mana Islam nak tersebar ke seluruh pelosok dunia? Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat Al-Quran, surah-surah Makkiyah, diikuti dengan peristiwa yang berlaku selepas itu. Di antaranya ialah surah-surah yang mengisahkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang lain, umat yang lain. Yang paling dahsyat kisah Nabi Musa alaihi salam yang dilahirkan di bumi Mesir. Rajanya Firaun yang paling kaya dalam dunia, yang paling zalim dan jahat. Bila ditunjuk oleh Allah melalui mimpi yang menakutkan,
diberitahu kepadanya oleh ahli-ahli nujum. Masa itu ahli nujum boleh mencuri rahsia langit. Akan zahir seorang pemimpin Rasul kalangan Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan Fir'aun. Lalu Fir'aun mengisytiharkan undang-undang, mencari setiap kampung perempuan Bani Israel yang mengandung. Kalau lahir anak lelaki, dia sembelih anak lelaki itu untuk menghalang kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Lalu Allah Ta'ala menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Nabi Musa yang dicari itu, Allah Ta'ala wahyikan pada ibunya, letak dalam peti, beranyuk dalam sungai. Sungai bawa ke tepi istana Fir'aun. Dan Fir'aun, petugas-petugas Fir'aun berjumpa dengan budak Nabi Musa alaihissalam. Masuk dalam istana Fir'aun, dipelihara di bawah istana Fir'aun. Allah tidak mengizinkan Fir'aun untuk membunuhnya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Musa yang dicari, dia sembelih tiap kampung, masuk dalam istana dia dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala halang hatinya untuk membunuh kanak-kanak Musa yang dilahirkan ketika Fir'aun yang sangat zalim. Allah Ta'ala turunkan ayat ini supaya sahabat-sahabat dan orang Islam kena faham, ini kekuasaan Allah Ta'ala. Ikut Islam, jangan takut Islam ni lemah, Islam ni takluk, Islam ditindas, tak kadalah Islam ni menang. Jangan kata begitu. Ini kekuasaan Allah Ta'ala, Islam daripada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala lakukan perkara yang memecahkan kejahatan jahiliah bila dua orang tokoh di Mekah, Hamzah dan Sayyidina Umar, masuk Islam. Hamzah mengisytiharkan Islam pada tahun ke-6 selepas nubuwah. Kebanyakan ulama menyatakan ianya berlaku pada bulan Zulhijjah, tahun yang ke-6 Nabi lantik jadi Rasul. Selepas 6 tahun Nabi lantik jadi Rasul, baru Hamzah masuk Islam. Ianya berpunca dengan tindakan zalim yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW berhampiran Bukit Safa dengan memaki hamun Rasulullah, tetapi Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Sesungguhnya Abu Jahal memukul kepala Rasulullah dengan batu sehingga berdarah. Perkara yang berlaku itu telah diberitahu kepada Hamzah oleh hamba perempuan Abdullah bin Juda'an yang menyaksikan segala yang dilakukan oleh Abu Jahal. Hamzah yang pulang dari memburu, Hamzah kerja buru, tak dali Nabi dakwah tak dalilah, kerja dia buru je, pergi buru binatang, buru kijang, buru arnab, kerja buru je. Orang duduk gaduh, duduk berlawan 6 tahun dia tak tahu. Bila Abu Jahal maki anak saudara dia, katok dengan batu, lalu seorang hamba perempuan Abdullah bin Juda'an yang menyaksikan perkara itu memberitahu pada Hamzah, Abu Jahal katok anak saudara dia. Itu sajanya. Hamzah yang pulang dari memburu, yang selama ini tidak mengambil peduli terhadap perkembangan Islam, telah naik marah. Ini hidayah. Allah Ta'ala boleh cetuskan bila-bila masa saja. Kebiasaannya apabila pulang dari memburu, ia akan pergi ke Kaabah untuk tawaf. Itu adab orang Arab sejak zaman dulu. Dan apabila sampai di Darun Nadwah, tempat para pemimpin Quraisy berkumpul, ia mengucap selamat kepada mereka. Tetapi pada hari itu Hamzah yang terkenal dengan sifatnya garang, sifat garangnya itu, pergi mencari Abu Jahal di Darun Nadwah. Ia masuk ke tempat itu tanpa mengucap selamat dan terus meluru ke arah Abu Jahal, lalu memukul kepalanya dengan busur panah sehingga berdarah. Katok selalu.
Ini ceritanya Hamzah. Hamzah berkata, adakah kamu memaki hamunnya? Sekarang aku mengikut agamanya, kata dia. Marah. Aku ikut agama dia. Nak lawan aku, mari. Dan bercakap seperti dia bercakap. Aku bercakap macam Muhammad bercakap. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Sila lawan jika kamu mahu. Sila lawan kalau nak. Puak Hamzah, iaitu Bani Hashim, dan puak Abu Jahal, iaitu Bani Makhzum, bangun untuk membantu anak buah mereka. Abu Jahal yang menyedari kesalahannya menghalang dengan berkata, biarlah Abu Umarah melakukan terhadapku, kerana memang aku telah memaki hamun anak saudaranya, kata Abu Jahal. Walaupun anak Abu Jahal bangun nak bertahan, Abu Jahal pun berasa tak tahan lawan dengan Hamzah ni. Lalu Abu Jahal mengaku, memanglah aku salah, aku maki anak saudara dia sungguh. Itu ceritanya. Setengah ulama meriwayatkan bahawa Hamzah menceritakan setelah dia masuk Islam, aku bertindak begitu kerana didorong oleh rasa terlalu marah. Tiba-tiba datang keraguan dan seperti menyesal di atas tindakan itu kerana meninggalkan agama peninggalan nenek moyangku. Bila hilang mahu, maya suah betul ke agama ni, maya waswah pula. Aku berdoa di sisi Kaabah supaya Allah menghilangkan keraguan dan melapangkan perasaanku. Sebelum sempat aku menghabiskan doa, Allah telah menghilangkan semuanya itu. Hilang segala syak, yakin pada Islam, kata Hamzah. Menurut riwayat yang lain, Hamzah menemui Rasulullah SAW dan menceritakan perasaan hatinya. Lalu ia berdoa supaya ditetapkan imannya. Doa supaya tetap iman. Itu cerita Hamzah masuk Islam. Ummah menurut langkah Hamzah memeluk Islam. Abu Nu'aim Al-Asfahani telah meriwayatkan di dalam kitab Ad-Dalail, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana ummah telah menceritakan bagaimana ia memeluk Islam, iaitu 3 hari selepas Islamnya Hamzah. Lepas 3 hari Hamzah masuk Islam, ummah masuk Islam pula. Cerita ummah masuk Islam. Ummah keluar dengan pedangnya. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang lelaki dari Bani Makhzum. Lalu lelaki itu bertanya, mahu ke mana wahai Umar? Umar menjawab, aku mahu membunuh Muhammad, kata Sayyidina Umar. Umar keluar dengan pedang. Mau nak ke mana? Seorang daripada Bani Makhzum tanya, aku nak pergi bunuh Muhammad. Lelaki itu berkata, bagaimana kamu boleh selamat dari tindakan balas keluarganya dan dari Bani Hashim dan Bani Zahrah? Mau nak lawan keluarga Nabi, keluarga Muhammad? Umar menjawab, aku nampak awak juga telah menukar agama dan meninggalkan agama yang dianuti selama ini. Aku tengok mu pun macam ikut Muhammad juga. Lelaki itu menjawab, kalaupun aku melakukannya, sesungguhnya telah melakukannya orang yang lebih besar haknya kepada ke atasmu, iaitu daripada aku. Umar bertanya, siapa? Lelaki itu menjawab, adikmu dan ipumu. Maksud ikut Muhammad dah, kata orang ni. Adikmu Fatimah binti Khattab dan ipumu Sa'id bin Zaid masuk Islam. Sa'id bin Zaid ini ialah salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Ipu Sayyidina Umar. Di mana ayah dia Zaid ialah seorang yang tak sempat dengan Nabi, yang beriman kepada Allah, tidak menyembah berhala di zaman jahiliah.
Tak sempat dengan Nabi, tapi anak dia masuk Islam. Jadi apa Sayyidina Umar? Dengan marahnya Umar menuju ke rumah adiknya. Kebetulan di rumah itu ada Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu yang sedang membaca Quran untuk adik Umar dan ipanya. Khabbab ada dalam rumah, ajar adik Sayyidina Umar dengan adik ipar ajar Quran. Apabila mendengar suara Umar Al-Khattab, terus bersembunyi diri di dalam rumah. Terus Khabbab pun nusuk, takut dengar suara Umar. Umar ni orang besar, tubuh dia besar. Dan Fatimah bin Al-Khattab pula menyembunyikan sahifah yang ditulis dengan ayat-ayat Quran. Ada sahifah ni dia berulang ataupun kulit kayu tulis ayat Quran. Macam tu Quran belum disempurnakan. Umar terus menerkam iparnya dan menampar sehingga jatuh. Umar masuk terus tampar adik ipar dia. Sebelum Umar bertindak dengan lebih lagi, adiknya Fatimah menghalang, adik dia lawan. Lalu Umar menampar Fatimah, tampar adik dia pula sehingga berdarah mukanya. Fatimah adiknya berkata, ya benar, bukan agama yang kamu anuti selama ini. Yang benar bukan agama yang kamu anuti selama ini. Yang betul bukan agama hakmu ikut. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad pesuruh Allah, kata adik dia. Mengucap depan Sayyidina Umar. Tiba-tiba Umar terasa sedih terhadap adiknya dan menyesal di atas kekasarannya. Umar mari menyesal kata adik dia pula. Lalu Umar pun berkata kepada adiknya, berikan lamaran itu, aku mahu melihatnya. Minta surat hamba baca tu. Adiknya menjawab, kamu masih najis. Surat ini tidak boleh disentuh melainkan oleh orang-orang yang bersuci, kata adik dia. Aku tak boleh beri, mung najis. Najis adik. Muka darah pun berani lagi. Mung ni najis. Tak boleh baca. Umar pun pergi mandi. Setelah selesai ia mengambil surat lamaran itu, tiba-tiba di dalamnya terbaca firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa arda was samawati al-ula. Sehingga firman Allah Ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Maknanya dengan nama Allah Maha Penyayang, Taha, kami telah turunkan kepada Muhammad Quran untuk mencelakakan manusia, malaikat untuk peringatan bagi siapa yang takut pada Tuhan. Diturunkan dari Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan langit yang tinggi. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, sembahlah aku dan dirikanlah sembahyang untuk ingat padaku. Ini makna ayat dalam surah Taha. Umar berkata, alangkah indahnya dan baiknya kata-kata ini, aku masuk Islam, kata dia. Sayyidina Umar kata, dah baca surah Taha ni, Umar kata aku nak masuk Islam. Tunjukkan kepadaku di mana Rasulullah, tunjuk aku nak ketemu Rasulullah, aku nak masuk Islam. Demi mendengarnya Khabbab yang sedang bersembunyi meluru keluar. Khabbab nusuk pun tubik nusuk tadi. Bergembiralah wahai Umar, aku berharap engkaulah yang dimasukkan dengan doa Rasulullah. Rasulullah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahdil umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam sallallahu alaihi Umar. Ada dua Umar jahat. Satu Umar bin Khattab, satu Ammar bin Hisham. Ammar bin Hisham ni Abu Jahal. Dua-dua ni jahat belaka. Nabi minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah Islam dengan salah seorang berdua Umar ni. Ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam dengan salah seorang dari dua Umar bin Khattab dan Ammar bin Hisham. Rasulullah SAW ketika itu berada di rumah di Bukit Safa.
Masa tu Nabi duduk di Bukit Safa, rumah Al-Arqam bin Abi Arqam. Umar mengambil pedangnya dan pergi ke rumah yang diberitahu itu. Tak tinggal pedang bawa juga. Di rumah Nabi, beritahu Nabi ada situ. Lalu ia mengetuk pintu, terus ketuk pintu. Salah seorang yang ada dalam rumah mengintai keluar dari lubang pintu. Yang duduk nusuk rita, itu siapa dia? Ia melihat Umar dengan pedangnya. Tengok Umar dengan pedang seleret. Umar mari dengan pedang, lalu memberitahu Rasulullah SAW. Orang-orang yang ada dalam rumah berkumpul cemas, semua takut tang belaka. Bila tengok Sayyidina Umar mari ni, takut belaka, ada pedang pula. Hamzah bertanya kepada orang itu, apakah yang berlaku? Hamzah mendengar, ada apa? Mereka berkata, Umar. Orang tu kata Umar. Hamzah berkata, Umar kah? Bukankah? Buka pintu untuknya. Hamzah tak buka pintu. Umar ke Umar ke lah, kata Sayyidina Hamzah. Temulah Jabir dengan Jabir. Buka pintu, kata Sayyidina Hamzah. Kalau ia mahukan yang baik, kita berikan kepadanya. Dia nak baik, kita beri. Kalau dia mahukan yang jahat, kita bunuh dia dengan pedang yang ada di tangannya. Sedapnya. Kalau dia nak mari tujuan jahat, kita ambil pedang dia, bunuh dengan pedang ada tangan dia tu juga, kata Sayyidina Hamzah. Ni hebat Hamzah lagi. Apabila pintu dibuka, Umar pun menemui Rasulullah SAW dan berikrar dengan 2 kalimah syahadah. Semua yang ada dalam rumah bertakbir dengan kuat sehingga didengari oleh mereka berada di Masjidil Haram. Pakat takbir. Umar pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidakkah kita di pihak yang benar? Kita ni betul? Sayyidina Umar kata, Rasulullah kata, ya. Umar berkata, kalau begitu mengapa kita bersembunyi lagi? Lalu mereka keluar beramai-ramai menuju ke masjid dalam 2 saf. Satunya disertai oleh Hamzah dan yang satu lagi disertai oleh Umar. Keluar ke masjid dalam keadaan berani, gagah bila 2 orang ni masuk Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ibn Ishaq meriwayatkan dari Umar sendiri, setelah beliau memeluk Islam, ia pun pergi bertemu Abu Jahal, iaitu orang yang paling kuat menentang Islam. Umar mengetuk pintu Abu Jahal. Apabila pintu dibuka dan melihat Umar, Abu Jahal pun berkata, silakan wahai Umar, ada apa-apa beritakah? Umar berkata, aku datang untuk memberitahu kepadamu aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku percaya dan aku percaya kepada ajaran yang dibawanya. Abu Jahal terus menolak pintu ke muka Umar dan berkata dengan marahnya, celaka sungguh kamu dan celaka sungguh berita yang kamu bawa ini, kata Abu Jahal. Umar mengisytiharkan Islamnya. Dengan Islamnya Umar dan Hamzah radhiyallahu anhuma, tambah MA itu kan 2 orang, telah membawa perkembangan baru kepada peningkatan kemajuan dakwah Islamiah di saat memuncaknya tekanan sehingga ke peringkat wujudnya beberapa usaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh penentang-penentang Islam, terutamanya apabila mereka gagal menghalang kemarahan Islam. Berkat kesabaran menghadapi tekanan, walaupun golongan Islam tidak mampu lagi menghadapi tentangan secara berdepan, tetapi seringkali kezaliman dan segala perancangannya menjadi lubang-lubang yang menimbus mereka yang menentang Islam itu. Adalah di luar dugaan mereka berlakunya Islam Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma, sehingga menjadi terganggunya perancangan mereka sementara waktu, sehingga memberi nafas yang kuat kepada perjuangan Islam. Memang tepat peristiwa itu dinamakan berterus terang di peringkat kedua dalam gerakan Islam di zaman Makkiyah.
Allah Ta'ala yang maha berkuasa untuk memenangkan agamanya. Allah Ta'ala boleh buat beberapa cara dalam sejarahnya untuk membaiki semula manusia di luar dugaan. Umpamanya dalam sejarah yang diriwayatkan oleh Al-Quranul Karim, bila Bani Israel berlaku zalim di Baitul Maqdis, membunuh nabi-nabi dan ulama-ulama radhiyallahu alaihim wassalatu wassalam. Yang berkuasa ialah raja-raja yang zalim. Mereka yang soleh, mereka yang baik tak boleh nak buat apa. Mereka mendiamkan diri, bukan macam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat Muhammad, Allah Taala akan adakan mereka yang berani betul terang sepanjang zaman. Bila mereka yang lemah tidak mampu, Allah Taala melakukan dengan takdirnya pada tentera Bakhtanusar yang kafir, yang majusi menyerang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis dipunahkan. Bani Israel hidup merempat beratus-ratus tahun. Selepas itu mereka balik semula ke Palestin. Itu berlaku dalam sejarah yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, "Innallaha yansuru hadzal din birrajulil fajir." Kadang-kadang Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Ini berlaku. Allah Ta'ala tolong agama dengan orang jahat. Bila orang jahat sedar dan insaf, balik pada Islam, menyebabkan mereka menjadi penolong kepada agamanya. Ini berlaku. Dengan sebab itu, jangan kita mudah tunjuk mu ni ahli neraka, mu ni ahli neraka. Jangan. Itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kata mu ni dah arak sampai mati, mapuh mu dah. Begitulah jahat. Jangan, tidak boleh sekali-kali. Ini adalah hak Allah Ta'ala. Di sini disebut dalam hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi diriwayatkan berlaku di zaman dahulu dua orang yang bersaudara. Seorang baik, seorang sangat jahat. Lalu yang baik ini berkata pada yang jahat, mu ahli neraka. Hak baik kata jahat, mu ahli neraka. Lalu Allah mematikan keduanya. Dan Allah panggil roh keduanya menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya kepada yang baik, yang mengatakan mu ni ahli neraka. Allah Ta'ala, urusanmu ke? Urusanmu? Urusan kamu ke yang menentukan dia neraka? Tuhan tanya dia. Dia tak boleh jawab. Lalu Allah perintahkan yang baik ni masuk neraka, yang jahat ni masuk syurga. Ini jangan main-main. Ini di bawah bidang kuasa Allah Ta'ala yang maha bijaksana, yang kita tak boleh campur tangan. Jangan campur tangan urusan Allah Ta'ala. Terdapat di kalangan orang-orang kita ni bodoh sangat bercakap. Semangat tinggi sangat. Dia tak tahu dia lagu mana. Dia lagu mana. Dia sendiri lagu mana. Duduk kuat, akhirnya terjun lagi. Ini kena faham. Tak boleh. Di sinilah dia suruh kita bersemayam dengan khusyuk. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tiap-tiap rakaat semayang, tunjukkanlah kami jalan betul wahai Tuhan. Tak betul lagi ke? Duduk ulang hak tula, tak betul lagi ke? Ulang hak tula, ihdinas siratal mustaqim, tunjuk jalan yang betul. Sebabnya jalan yang betul ini sangat mencabar. Ujian-ujian syaitan yang masuk dalam hati kita, perasaan kita, dan ujian manusia yang mengelilingi kita, keluarga kita, anak beranak kita, kawan-kawan kita. Ada di antaranya yang baik pada kita, ada di antaranya yang boleh mengheret kita kepada kejahatan. Ini kena faham. Dan sebab itulah kita disuruh bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Nabawiyah, Allah Ta'ala menolong agamanya dengan Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, dua orang yang dianggap samsing di zaman jahiliyah. Samsing zaman jahiliyah, cerdik samsing. Inilah Nabi sebut dalam satu hadis, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqahu. Mereka yang pilihan di masa jahiliyah, pilihan di masa Islam bila mereka faham. Bila mereka faham, mereka belajar, mereka gerti Islam, mereka jadi pilihan bersama dengan Islam.
Orang yang pilihan masa jahiliah. Masa jahiliah dia cerdik. Bila sama dengan Islam, dia cerdik juga. Dia faham. Dia guna cerdik dia untuk Islam. Berani dia untuk Islam. Ada orang bodoh sepanjang masa. Masa jahiliah bodoh, Tuhan beri hidayah dia masuk Islam. Lepas tu tak belajar, bodoh juga terus menerus. Begitu. Ada. Itu macam-macam manusia. Ada orang cerdik, lepas tu dia ikut Islam sekejap, lepas tu dia tak belajar, dia tak mengaji, tak mikir, tak didik diri dia, jadi bodoh balik, masuk jahiliah balik. Macam-macam boleh berlaku. Suhaib, bukan Muhib tu, Suhaib dengan salah. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu menegaskan, apabila Islamnya Umar, Islam menjadi terang-terangan. Seruannya dilakukan secara terbuka. Kami duduk secara berhalaqah, secara melingkung, duduk buat bulatan di kawasan Kaabah. Kami boleh tawaf, bertindak adil terhadap orang yang berkasa terhadap kami, dan kadang-kadang kami bertindak balas. Kami pun jadi berani, kata Suhaib Rumi radhiyallahu anhu. Dari peristiwa yang berlaku menunjukkan bukan sahaja meningkatnya iman kepada orang yang telah Islam. Orang yang telah Islam jadi bertambah kuat, yang melahirkan trust yang kuat kepada dakwah, tetapi juga membawa simpati dari golongan penentang. Terdapat golongan yang menentang yang bersimpati. Ada kalangan yang menentang Islam, dia bersimpati. Yang simpati ini jadi berani. Jadi berani tunjuk simpati dia. Jadi berani. Seterusnya membawa kepada pendedahan terhadap kebatilan, yang menumbuhkan pendukung yang gigih, yang lahir dari orang-orang yang pada awalnya menentang Islam. Selepas itu berbeza di antara Islam dan bukan Islam. Berbeza di antara baik dan buruk, hak dan batil, benar dan salah. Orang boleh beza bila ada depan nampak hak ni orang Islam, hak ni orang bukan Islam. Nampak beza. Menyebabkan jadi petunjuk kalangan setengah manusia. Islamnya kedua-dua sahabat Rasulullah SAW dia antara pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Islam memerlukan orang yang sepertinya bagi menghadapi tentangan dan cabaran yang makin memuncak. Ini pertolongan Allah kepada Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang awal. Peristiwa ini menjadi pengajaran agar kita tidak berputus asa ketika mendakwahkan orang yang terlalu keras menentang Islam. Menunjukkan kita tak boleh putus asa dalam dakwah. Orang yang kerah, kita sabar. Sabar. Dia kerah, kita sabar. Dia kerah, kita sabar. Sabar mati kena sabar. Ini dia ajar begitu. Kerana boleh jadi mereka yang kerah ini akan berpusing mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran bukan mustahil orang yang kerah menentang Islam itu kelak akan dipancari cahaya hidayah yang boleh menukar sikapnya menjadi orang yang paling gigih pula memperjuangkan Islam. Tak mustahil jadi pusing, jadi terbalik. Mereka yang kerah dulu balik mari pada Islam dan bersama dengan Islam. Ini kita kena faham. Ada orang buat dengar kita tak boleh lawan, kita ni timu dia ada riang. Timu dengan riang tak orang nak lawan, timu tak orang ada riang, kerah tak boleh lawan. Kalau efek dengan timu, habislah kulit timu cadar. Dia timu sabar dia. Dia lama-lama riang tu jadi ngekoh. Jadi ngekoh jadi poyok. Ambil poyok tok timu tok tak poyok tu. Ini dia. Tu satu bandingan yang jelas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemulawan. Di antara senjata yang digunakan oleh orang kafir lawan Nabi ialah memulakan Nabi dan keluarganya. Dalam jangka waktu yang singkat berlakunya perkara yang besar pada anggapan pemimpin Quraisy dalam perjalanan mereka menentang Islam. Perkara-perkara itu menunjukkan
kegagalan langkah yang diambil, iaitu penolakan Rasulullah SAW terhadap semua tawaran yang dikemukakan. Kerana itu tiada tawar-menawar dalam perkara yang menyentuh prinsip akidah. Diikuti dengan Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian keluarga Rasulullah SAW dari Bani Hashim dan Bani Muttalib dan Bani Hashim lebih berpadu mempertahankan Rasulullah SAW. Andainya mereka bertindak membunuh Rasulullah SAW, maka akan mengalirlah darah di muka bumi Mekah. Lalu mereka masing-masing memikirkan cara baru bagi menentang Islam. Setelah mereka coba membuat tawaran pada Nabi SAW supaya berhenti daripada dakwah, berhenti daripada menyatakan Islam, ditawar dengan harta kekayaan, Nabi tolong. Ditawar dengan jawatan jadi raja, Nabi tolong. Jadi raja pun Nabi tolong. Kerana mereka syaratkan Nabi jadi raja, tapi jangan bawa Islam. Jadi raja aja, Islam jangan bawa. Nabi tolong. Tak berjaya. Mereka nak lawan, tiba-tiba orang Islam termasuk keluarga Nabi Bani Hashim dan Bani Muttalib. Keluarga Nabi ini kecuali Abu Lahab. Abu Lahab seorang. Semua keluarga Nabi termasuk yang kafir, tak masuk Islam, mempertahankan Nabi SAW, sanggup berperang. Ada keluarga yang dia tak Islam tapi sanggup mempertahankan Nabi. Bani Hashim, Bani Muttalib. Macam mana nak buat? Mereka pun berhimpun dan bertukar-tukar fikiran bagi memilih apakah bentuk kezaliman yang berkesan. Akhirnya mereka bersepakat untuk memeterikan perikatan di kalangan kabilah-kabilah Quraisy untuk memula Bani Hashim dan Bani Muttalib. Perjanjian yang dipersetujui bersama itu digantung di dalam Kaabah untuk lebih meyakinkan kepada keputusan yang telah diambil itu. Perkara yang persetujui bersama itu ialah tidak akan bernikah kahwin dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib, tidak akan berjual beli dan menyekat segala sumber rezeki selagi mereka tidak menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Mereka mesyuarat dengan pengusinya Abu Jahal, bersetuju untuk memula Nabi dan keluarganya dan orang Islam yang bersama dengannya. Tidak boleh berjual beli, tak boleh beri makanan dan minuman, tak boleh menikah kahwin di pulau untuk menyekat. Dibuat satu perjanjian yang ditulis. Perjanjian itu disebut Bismikallahumma, dengan nama Allah. Sebut nama Allah juga. Nama Allah sebut, tak korang semua. Ini digantung dalam Kaabah, percaya ke Kaabah. Perjanjian itu tulis Bismikallahumma, berjanji memula Nabi dan keluarganya, dan digantung dalam Kaabah. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas penulis perjanjian itu, iaitu menurut riwayat yang sahih Baghid bin Amir bin Hashim. Lalu Allah melumpuhkan tangannya. Orang yang tukang tulis surat tu lumpuh tangan. Nabi doa. Bani Hashim dan Bani Muttalib termasuklah di dalamnya Nabi di pulau selama 3 tahun. Kecuali Abu Lahab yang menyertai penentang Nabi SAW. Adapun keluarga yang lain termasuk yang kafir menyertai Nabi. Keluarga yang kafir ikut Nabi walaupun tak masuk Islam. Ini semangat kekeluargaan. Orang-orang musyrikin sekadar berjaya untuk melepas geram mereka dengan peristiwa ini. Bagaimanapun mereka tidaklah berjaya melemahkan semangat Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitu juga Bani Hashim dan Bani Muttalib. Abu Talib mengambil langkah sendiri mengawal keselamatan anak saudaranya Rasulullah SAW, sehingga beliau mengambil tempat tidur Rasulullah, dan Rasulullah pula tidur di tempat lain. Kadang-kadang dia ambil tempat tidur Rasulullah oleh anak-anaknya, anak Abu Talib, yang juga sepupu Nabi SAW.
kerana menghadapi kemungkinan kala-kala ada percubaan untuk membunuh Nabi SAW. Persahabat dan keluarga Rasulullah SAW menghadapi pemelawan tersebut dengan tabah selama 3 tahun. 3 tahun ni masa yang panjang. Sehingga Abu Talib tukar tempat tidur dengan Nabi. Takut ramai bunuh Nabi waktu malam. Kalau Abu Talib tidur rumah Nabi pun, dia suruh anak saudara dia duduk tempat tidur Nabi untuk selamatkan Nabi, untuk mengelulukan musuh. Sampai begitu Abu Talib mempertahankan Nabi SAW dengan keluarga dia. Orang-orang musyrikin bukan sahaja memulau, tetapi turut mengetatkan kawalan agar tidak terlepas bekalan makanan ke kampung Bani Hashim. Abu Lahab sendiri bertindak membayar harga keuntungan kepada kabilah-kabilah yang datang ke Mekah untuk mengganti rugi kerana tidak dapat menjual barang kepada Bani Hashim. Abu Lahab ni pak saudara dia, sanggup bayar putih kalau ada rugi berniaga pada mereka yang memulak Nabi dan keluarganya. Mereka yang di pulau itu menghadapi penderitaan, tidak cukup bekalan makanan dan pakaian, sehingga kadang-kadang terpaksa memakan daun-daun kayu kerana tiada makanan kecuali yang dapat diseruduk. Siapa macam daun kayu, tak cukup makanan. Rasulullah SAW terus menjalankan tugasnya menyampaikan Islam siang dan malam, tak berhenti berdakwah siang dan malam. Manakala para sahabat dan keluarga baginda terus bersedia untuk mempertahankannya jika berlaku sebarang kemungkinan, termasuklah pertumpahan darah, menyebabkan orang-orang yang menentang baginda tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Walaupun dalam keadaan lapar, orang Islam, Nabi dan keluarga Nabi mempertahankan Nabi sanggup berperang kalau mereka bunuh Nabi. Mereka kawal sungguh-sungguh. Seringkali pendukung perjuangan jahiliah di sepanjang zaman bertindak di atas alasan undang-undang dan keselamatan negara dan masyarakat, tetapi sebenarnya mempertahankan kedudukan yang bergoncang oleh kalimah syahadah yang ditegakkan. Inilah keadaan yang sebenarnya yang dibimbangi oleh mereka, bukannya untuk menghitung diri dan kembali kepada kebenaran, tetapi terus mempertahankan kebatilan itu dengan apa cara sekalipun. Perangai ini perangai sejak iblis lawan Nabi Adam sehingga hari kiamat. Bukan saja zaman Nabi, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Musa, zaman Nabi-Nabi yang lain, zaman Nabi Muhammad SAW, zaman selepas Nabi sehingga hari ini. Orang yang sungguh-sungguh mempertahankan Islam akan menghadapi kesusahan di kepung hidupnya. Disekak perniagaannya, disekak projeknya, disekak pangkatnya. Ini adalah perkara biasa yang kita kena faham. Bukan kita baca cerita Nabi ni cerita Nabi je. Dok, barang siapa yang ikut Nabi akan terima sama. Benda yang macam ni. Dan sebab itu kita kena sabar bersama dengan Islam ini. Sekatan kemudahan hidup terhadap pejuang-pejuang Islam bukan sekadar berlaku di zaman Rasulullah SAW, tetapi berpanjangan hingga sekarang. Menyekak kemudahan peruntukan keuangan bekerja dan bertugas, tekanan dilakukan di semua peringkat, bermula kepada orang-orang tua yang bekerja di pejabat, sehinggalah kepada peniaga-peniaga, petani, nelayan, hatta pada anak-anak yang sedang belajar. Pemulauan yang dilakukan kepada Rasulullah SAW adalah contoh yang baik yang akan dihadapi oleh sesiapa sahaja yang meneruskan jihadnya hingga hari kiamat. Cerita ni akan dihadapi oleh mereka yang ikut Nabi sehingga hari kiamat. Ini pengajaran dan iktibar yang kita kena faham. Namun akhirnya Allah Ta'ala akan tetap memberi pahala pada hari kiamat. Allah Ta'ala beri kemenangan pada Islam pada akhirnya. Tetapi orang Islam tu sabar. Pasal apa Allah Ta'ala tak buat serta-merta Islam ini berjaya? Innama amru ila ar-rasyid an yaqula lahu kun fayakun, dalam surah Yasin. Allah Ta'ala berkuasa nak jadi sesuatu, jadi serta-merta. Pasal apa orang lawan Islam ni Tuhan nak mati selalu? Senang, doa mati selalu.
Senang begitu aja. Kenapa Tuhan buat payah sangat ni? Nak bolehkan Islam ni payah sangat? Sebabnya hidup dunia adalah hidup mencari pahala dan fadilat. Hidup yang sebenar hidup di hari akhirat. Tujuannya Allah Ta'ala nak memberi fadilat kepada mereka yang bersama Nabi, ikut Nabi, bersama dengan Islam, pahala yang banyak pada hari kiamat. Dan sebab mereka yang lawan Islam tu layak suruh masuk neraka, layak masuk neraka kerana jahat sungguh, betul-betul jahat. Ini hikmah mengapa Allah Ta'ala jadikan begitu. Ini ujian kepada manusia. Wallahu